Okay semua. So kita akan masuk topik part 2. Mostly kita akan tengok berkaitan dengan lab. So kita akan tengok for this one. Okay. Okay. So saya tengok audio. Okay tak audio. Testing. Okay audio quite good. Okay. So programming video OpenGL lah. 3D-dimensional. Okay. So kita nak, mostly kita akan tengok develop Sierpinski gasket ni dalam OpenGL. So dalam lab pun ada saya mention, ada 2D, ada 3D. Okay. So in OpenGL, 2D dimensional application are special case of 3D-dimensional graphic. Dia sebenarnya mostly in 3D. Tapi 2D ni special case daripada 3D. Mana kita masa dibuat OpenGL ni, dia buat dalam bentuk, dia nak focus on the 3D. And then it's move to the buat special version to 2D. 2D dia special. Lepas tu macam 2D datang dulu baru 3D. This one is 3D depan dulu. Baru dapat 2D. Okay, macam sebagai gasket ni dia macam dia bentuk ada corak sikit. Kita start with a triangle and then kita connect the bisector of the side and remove the triangle central triangle tu. Macam mana nak buat? Okay, so example kita nak buat macam ni Kita nak buat macam ni. So okay, kita nak buat macam ni. So apa yang kita buat? Okay. So arahan ni macam ni. Consider the field area black and the perimeter the length for all lines around the face triangle. So we can start divide, the area goes to 0. But the perimeter goes to infinity lah. It depends. Kadang-kadang dia sampai stop sampai ke-5 ke, dia step yang ke-5 dan sebagainya. Sebab kita kena bagi stop. Kita nak divide sampai bila. So this depend. Okay. Sebab kalau kita divide sampai banyak sangat, nanti komputer akan hang, sangkut. Okay. So contohlah kita pun declare lah some orang kata apa, regression. So initial triangle. So JL float. Ada tadi contoh. Okay, this one. Okay, JL float. Vector. Okay, array. Multi-dimensional array ni. Multi-dimensional array. So ada satu koordinat ada satu koordinat, dua koordinat, tiga koordinat. Segitiga lah, segitiga. Perpuluhan ni negatif 1, negatif 0. Mana ni X negatif, Y pun negatif. Yang mana macam kalau ikutkan macam tu dia arah bawah lah, bawah kiri. Okay, so ada color juga. Okay, ada color juga. Okay, kemudian kita bagi satu integer n. Okay. So, kita buat satu arahan untuk bentukkan segitiga tu. Kena buat arahan. Okay, kita dah declare, buat arahan untuk membentuk dengan ada color dia sendiri. So, dapatlah macam ni. Okay. A, B, C. Okay. So, arahan dia macam ni lah. Triangle, A, B, C. Ni tu saya buat sendiri. Tapi sebenarnya color dia pakai color red dalam ni. Red lah. RGB. So, dia gabungan RGB, gabungan sini color dia. Okay. Color red. Panggil arahan dia macam ni lah. Ni panggil kat mana? Panggil dekat masa dulu function kat my display lah. Ataupun dalam lab boleh tengok kat mana dia panggil benda tu. Okay, macam mana kita nak ni into this. Okay, first kali kita tengok kalau dapatkan idea tu, dia seorang macam ada cover bentuk sini tengah ni kan. Macam mana nak buat. Okay, dia macam nak divide something. Divide. Dia ni keyword pertama. Dia divide tengah-tengah ni. Dah dapat tengah-tengah tu, titik. Dia buatkan warna putih dia tengah color dia. So dapatlah satu je. Dia lukis satu triangle lagi berdasarkan titik. 3 titik ni. Macam mana nak dapat 3 titik tu? 3 titik. Okay. So macam mana nak dapatkan dia? So get the middle point first. So get the middle point. Ni cerita balik ke sini. First loop. Pakai for loop lah. So A mesti ada titik dia kan. B pun ada titik dia kan. Okay, divide between A and B. So, kita pakai arahan mid 1 dengan mid 2. Kenapa? Satu untuk X, satu untuk Y. Okay, bagi 2. Dapatkan. Tapi boleh macam ni. Tapi tak best. Kita pakai for loop lah kan. So, for J equal to 0, J is less than 2. Which is 0 and 1 dia akan berjalan. So, mid 0, J. Mana 0, 0 dengan 0, I. So, divide lah A dengan B ni. Kan? And then bagi 2. Okay. So 0, mungkin yang 0 tu untuk X, 1 tu untuk Y. So buat macam tu. Dia berjaya. Dapat dah titik dia kat sini kan. Ulang sama juga kan. Ulang sama. Ni dah jadi 1 pula. Kosong. Okay, ulang sama juga. Ulang lagi. Okay. Dapat dah. Okay. So dah dapat benda tu. Okay. Dah dapat titik kan. Dah dapat titik. So kita nak, orang kata apa, dah dapat titik tu sebabnya kita dah divide lah. So ini arahan dia yang kita gunakan. So divide. Ini function macam ni lah. So kita kena function. Function apa yang kita guna untuk nak divide ni? Function ni kat mana? Ni. Sini lah divide tetra ni.
Divide theater ni memanggilnya. Okay, ada tak function divide theater ni? Okay. So kita akan buat untuk satu titik, satu line, satu line. So ada 3 kan. 1, 2, 3, betul lah. 1, 2, 3. So dia akan buat. Dia akan divide. Apa dia A, apa kita ambil kosong. Ni dia ambil dah nilai-nilai dia. Okay. Point yang pertama, point A, point C, point B. Boleh ke point B ke C? Tak kisah. Tapi sebenarnya dia nak buat ACB sebab A, C, B. So depan ke atas. Arah dia pergerakan dia samalah. Macam tu pergerakan dia. Okay. B. Dia akan buat. So ini function divide tetra dia. Nampak dia buat. Okay. Dia compute nampak ni. So dia divide tetra ni. Panggil benda ni. Tapi dia ni recursive tau, nampak. Divide tetra. Dalam ni pun ada divide tetra lagi. Sebab apa? Okay. Dia akan keep on divide selagi mungkin M tu yang kita dapat ni lebih besar dari kosong. Kalau kosong dia dah tak divide. Bila tak divide, mana dia akan stop division tu. Lepas tu nilai M ni, mana dah dapat ni? Dalam main nanti. Okay. Dalam main nanti ada tak tunjuk? Dalam main. Ya, saya tengok main. Saya laju sikit. Main. Okay, this one. N equal to 1. Okay. So N equal to 1 ni, dia masukkan mana? Okay. Dia setkan N equal to 1 in number of submission. So satu je lah. Lepas tu dia pakai M. Okay. So N ni dia akan masuk, dia pass value ke this one. Ni N tapi dekat sini M kan. Okay. Patutnya sama je. Tak apa. Dia tak kisah sebab kita nak value dia. Walaupun ni N, ini pun N, tak apa. Dia pass nilai N ni. Kalau N ni kita nak satu, sini M pun akan dapat satu. Faham kan? Macam mana function bertindak di situ. Maksudnya tak nak confuse, letaklah M pun juga kan. Tapi boleh. Nak nama pun boleh. Nak letak nama something lain pun boleh. So titik di triangle ni mana dapat? Kan kita dah declare atas tadi. Okay ni, this one. Okay, dah dapat sini. So kita ke situ, kita akan cari situ. Okay. So dah akan run. For each loop dah akan run, divide. Okay, dah divide. Kemudian bawah tu divide. Setiap satu dia akan divide. Dia akan divide ke pertama. So kalau dah lepas tu baru dia akan stop. Okay. Ni start for loop ni dia akan jalan lah. So setiap satu lah dia buat ni. Okay. Ni sebab ni J kan. For M equal to 0. So J yang kosong. So dia akan run this one lah. 2 kali lah. Run this one dia dapat. And then click to tetraedron. Dari tetraedron dia akan tengok. Kalau sekali je dia tak masuk dah lah. Kalau ada 2 kali dia akan masuk. Ni kalau tak masuk sekali dia masuk. Okay. So dia tak ada, dia akan masuk ke S lah function. So sebab M terdapat satu. Contoh ni M kan M terdapat ni satu kan. Sebab apa? M ni satu. So dah akan jalan sekali je ni. Sekali je. Sampai sini je. Sini je. Okay. Dia tak masuk pun. So dia tak masuk, dia akan keluar if ni masuk sini. Akan terus draw. So function draw dia tetra dia function tetra. Tetra render, tetra mari shape display divide triangle. Okay, so sepatutnya ada satu function untuk kita draw sini. Function dia tak masuk ke dalam ni. Okay. So divide ni sebenarnya divide tetra juga ni. Divide triangle silap ni. Ni bukan divide triangle, ni adalah divide tetra. Sorry ya, banyak tu buat soal balik ni nanti. So ni divide tetra. Maaf kalau confuse. Okay, divide. Sebab tetra tu patutnya untuk yang ada XYZ. Dia buat. So silap sini, tak apa. Kita juga dapat tahu. Okay, this one my shape ni function, kita akan guna je sebab coding ni kita just untuk tengok the placement of the OpenGL tu dekat mana objek tu nak ada. Mostly saya akan cari mana-mana yang view yang coding yang snippet yang bagus saya akan letakkan dan kita akan guna je mostly. Ini tapi mostly GL Auto semua ni kita nak adjust dari segi dia punya macam tengok bab-bab yang sebelum ni dia punya kedudukan dia. Okey. Sebagainya. Okay, nampak ni kita guna ni. Cari kat sini. Songho CA OpenGL. Boleh tekan tak? Tahu? Okay, nampak? Ni boleh play around this one. Ni boleh download ni. Download boleh cuba try. Okay.
Okay, so boleh cuba-cuba lah semua. Bukakan view DJI Translate dia, boleh tengok view metrik, model metrik dia macam mana. Okay, ni sama. Boleh cari download. Satu model view metrik. Satu projection metrik. Okay, function di sini. So, application note, by having the GL begin and GL end in display callback rather than the function in triangle, tadi tetra lah. And using GL triangle rather than GL polygon in GL begin, because GL begin and GL end only once for entire cascade or than once for triangle. So, dalam lab ada letak function dia. Dalam lab mesti function dia function yang betul-betul lah. Yang betul lah di situ. Okay. So, we can easily make the program 3-dimensional by using V for 3. Tadi tu 2D je. Okay. Untuk buat macam bentuk piramid je. Dalam lab ada yang satu yang ketiga tu 2D, yang keempat tu yang 3D. Seperti tengok situ. So kita kena start divide each surface lah untuk jadi macam dia ni. Ni nampak macam ada ni kan, tapi ni tempat lukis pakai tangan kan, pakai komputer tapi pakai tangan lah, so tak macam lah. Tapi kita jadi macam satu set tetrahedron lah. Okay, sebab tu dia ada divide tetra tu, asalnya divide triangle. So tak ada masalah. Okay. So the example for after 5 iteration. Yang ni maksudnya n ataupun m tu equal to 5 lah. Kalau lebih atau banyak lagi nanti tahu dia akan sangkut nanti. Okay. So this is the triangle code. Okay, nak buat triangle. Okay, ni divide tetra punya, nampak? Untuk yang triangle. Patutnya tadi tu dia lah, tapi divide triangle bukan divide tetra. Nampak dia akan banyak proses. Sebab dia 6 ni ada 6 midpoint kena buat sebab banyak kan. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali lah. 6 kali. Okay. Ni yang kata tetra ni. Tetrahedron. Tapi ni tetra pula. Patutnya tetrahedron ni. Kan? Tetrahedron. Patutnya dia dapatkan dia punya value. Okay. Draw dia punya ni. Okay. So dia akan review. Maaf. Siap. Ini tetrahedron ni nilai M. Tunggu nilai M. Okay. Ini untuk kita draw yang macam ni je. Ini untuk triangle. Ini untuk yang tetrahedron untuk kita lukis. Okay. Untuk lukis jugalah. So buat tetra ni lebih daripada satu function untuk kita gabungkan. Orang kata apa? Hasil-hasil triangle tu. Saya tengok. Patut ada coding juga kat situ. Kejap lah. Okay. Sekejap saya tunjuk dalam lab lah. Sebab saya lab. Lab start from master 3D sebagai gasket. Okay, this one. Okay. Okay, ni kita draw triangle saja. Okay, nampak? One. Code the 2D triangle. Okay. And then kita buat specific gasket. Nampak? Ni divide triangle. Tadi divide tetra kan untuk triangle, silap. So divide the triangle itself. And then kita nak draw dia triangle ni. So kita kena ada pakai ni yang sama lah. Sama. So the triangle ni sama sini. Function this one. Ni. Float VA, VB, BC. Okay. So betul dah panggil A, BB, BC ni jadi. Jadi. VA, BB, BC sini semua kan. This one. A, BC. Okay. So bukannya sekadar yang tadi tu dia ni yang tadi. Bukan M saja ni salah ni. Okay. Dia ada ni, kena ada nilai dia. Okay. So this one for 3D pula. 3D sama. Kalau kita tengok dekat ni nak tetra A, B, C, D. So patutnya dia draw apa? Tetra A, B, C, D. So sini salah ni. Ini patutnya memang kena ada panjang sikit. Dia macam ni. Okay. Tetra ni. Okay. So boleh cuba buat ni. Dia relaxation buat macam ni. Ni sebenarnya tak cuba buat. Okay, hasilkannya. Okay. So sekejap. Kuruskan tab je. Okay. So kita kalau kau juga perasan, because the triangles are drawn in the order that they are defined in the program, the front triangle always render in front of the triangle behind them. Kadang-kadang dia macam overlap, nampak? Dia macam ada somehow tak seragam tu. Yang macam belakang tu ke depan ke belakang. Tapi kita nak dapatkan macam ni. Kalau korang tengok ni secara mata kasar atau secara mata yang lagi halus, kita kena jadikan dia macam ni. Bukan macam ni. Jadi macam somehow ada few mistake ni juga. Okay. Kat mana mistake dia? Adalah few things yang kalau juga perasan dia macam tak berapa. Terutama kat bahagian sini. Sini. Nampak? Ini pun nampak merah ni ke depan. Merah ni tak tahu. Merah ni ke depan ke belakang? Kan? Itu maksudnya. So kita kena pastikan mana satu yang betul. Okay. So we want to see only those surface in front of other surface. So surface yang depan saja.
So OpenGL use hidden surface method called Z buffer algorithm that save the information as the object. Tapi kita panggil satu method dia panggil kita tukar JL single ni jadi JL double. Mana ni JL double? Okay, jadi JL double. And then kita kena enablekan JL enable depth test ni. Kena ada. Okay, and then kita clear JL clear. Ni kena ubah kat bahagian main. So bahagian main ni kena ubah. Tadi kan mana tadi kat main ni kita? Main kita. Ni single kan. Jadi kita double. And then letak JL depth test ni dah letak. Okay, baiklah. Tengah ubah. Bila panggil benda tu dah akan automatic. Orang kata apa, pastikan yang B ni tak kelihatan, A ni betul. Yang itulah yang depan kita nampak, yang belakang kita takkan nampak. Kan? So that the thing juga kena follow. So ini paling cantik. Kamu boleh buat macam ni juga. So follow the lab. And then make sure you guys orang kata apa, buat yang terbaik. Anything you guys boleh tanya saya. Okay? So thank you. Sehingga kita jumpa lagi.